chapter 3, mode of action herbicide. Okay. Tindakan, tata cara tindakan herbicide. Okay, racun yang sering kali kita gunakan dalam industri peladangan khususnya bergantung kepada jenis-jenis rumput. Tak lupa juga harga dan sebagainya, dan keberkesanan untuk bertindak pada rumput-rumpai di kawasan peladangan itu sendiri. Tak kira lah dalam kelapa sawit, getah, lada hitam dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok mode of action herbicide, kalau kita ambil contoh chemical atau racun Aleclo, iaitu penghilangan dari Monsanto. Kita familiar dengan nama tu. Contohnya racun seperti amin, dan racun seperti Basta atau jenama Basta, Roundup, Can-Up. Semua kemikal-kemikal ni mempunyai fungsi dan aksi. Bagaimana kemikal itu penetrate atau menembusi liang-liang pada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitaran pokok-pokok tanaman. Kalau ambil contoh paraquat, brand name dia yang sering kali kita dengar adalah Gromazone, di mana racun jenis ini adalah bertindak secara kontak atau sentuh dan terus meresap ke bahagian daun. Itu sebabnya kalau paraquat, kalau kita tengok, kalau spray waktu pagi, kalau tak ada hujan, kita akan dapat hasil di dalam setengah jam, sejam macam tu, dengan cuaca yang panas, dan kita akan lihat permukaan pada rumput-rumpai itu akan menjadi layu kuning. Itu adalah mode action. Okay. Salah satu contoh racun paraquat atau jenama Gromazone. Begitu juga dengan racun-racun yang lain seperti Triclo, jenama Galon, di mana ianya jenis sistemik, di mana ianya observe meresap pada liang-liang kulit, seterusnya akan penetrate dan tembus ke bahagian akar. Okey, di mana ini sesuai untuk anak-anak kayu yang kecil. Sekiranya ingin membunuh atau mencegah kayu-kayu yang besar, perlu lagi lah kita meningkatkan dosis pada chemical tu tadi. Okey, seterusnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam chapter ni, kalau awal tadi saya sebut mode of action, macam mana racun ini bertindak melalui menembusi bahagian liang-liang pada kulit atau akar tersebut. Ianya bertindak pada bahagian-bahagian tisu tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Okay, tisu. Dan di sini bahagian tisu pula ada terbagi pada sel-sel tertentu
Okey, sel-sel ni kita namakan, kita bagikan kepada dua, iaitu meristematic cell dan juga permanent tissue. Okey, ini dalam tisu tumbuhan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sel-sel tisu tumbuh-tumbuhan ni, ada beberapa tempat atau ada beberapa bahagian tisu dalam sel-sel tumbuhan itu memainkan peranan yang penting dalam membantu menjana proses pembuatan makanan dalam tumbuh-tumbuhan, iaitu fotosintesis. Fotosintesis contohnya bahagian xilem, di mana xilem adalah berfungsi untuk sebagai transporting air dan mineral ion daripada akar bawa naik ke bahagian atas. Itu salah satu fungsi xilem, tuan-tuan. Manakala phloem pula terdapat juga dalam tisu sel tumbuhan itu sendiri, berfungsi sebagai mengangkut makanan yang terhasil dalam proses fotosintesis. Contohnya macam gula dan juga asid amino. Okay. Dan ia membawa terus kepada bahagian-bahagian sel dalam tumbuhan itu tadi. Tuan-tuan, kalau awal tadi saya sebut xilem adalah untuk membawa berfungsi sebagai pengangkutan untuk air, manakala pula phloem pula berfungsi sebagai mengangkut makanan yang telah terhasil dalam proses fotosintesis. Okey, tuan-tuan, di mana pula benda-benda ni berlaku? Kalau kita lihat, benda-benda ni berlaku adalah pada bahagian stem ataupun batang itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan, tidak kira kecil ataupun besar ataupun sederhana. Okey, itulah tujuan stem atau batang pada tumbuh-tumbuhan. Okey, fungsi salah satu adalah sebagai support lah, sokongan. Okey, sokongan pada bahagian-bahagian daun, dahan dan sebagainya. Itu pentinglah. Ini tujuannya fungsi batang itu sendiri atau stem itu sendiri. Seterusnya sebagai laluan untuk proses pengangkutan makanan ataupun air dalam stem itu sendiri, Okey, selain daripada itu juga dalam batang itu juga atau stem itu juga terdapat lagi beberapa bahagian, tuan-tuan, dalam batang atau stem itu yang memainkan peranan dalam proses pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Okey, di mana stem terbagi kepada beberapa kategori, beberapa ciri. Ada yang nodes, ada yang internodes. Okey, kalau arti kata lain, kita boleh katakan yang node atau internode di sini adalah kuntum. Okey, kuntum pucuk kecil pada antara batang dan juga dahan itu terdapat ada kuntum kecil. Okey, itu yang kita namakan node dan internodes. Okey, tuan-tuan, ini terdapat pada mana-mana tumbuhan sekalipun, tuan-tuan, mana-mana tumbuhan. Kalau kita merujuk pada stem tadi atau batang tadi,
seperti yang tajuk terdahulu, chapter terdahulu, kita ada menyebut tumbuh-tumbuhan terbagi kepada dua, iaitu dicot dan monocot. Jadi fungsi stem pada dicot dan monocot adalah mempunyai lebih kurang fungsinya, lebih kurang sama fungsinya, dan terdapat region atau wilayah dalam stem itu sendiri, dalam term dicotyledon dan juga term monocotyledon. Contoh dalam dicotyledon ni adalah tuan-tuan epidermis, cortex dan juga stele. Okey, 3 wilayah yang perlu kita ambil tahu dalam stem dalam kategori dicotyledon. Manakala monocot ataupun monocotyledon, tuan-tuan, berbentuk yang sama juga fungsi mempunyai epidermis, cortex dan stele juga. Okey, cuma istilahnya monocot. Okey, monocot di mana monocotyledon di bahagian stem, di antara tengah-tengah ada satu term ataupun pith. Kalau kita belah stem tu, kita dapat lihat dalam mikroskop berkuasa tinggi ada sesuatu pada bahagian selaput batang. Itu yang membezakan mono dan dicotyledon. Paling ketara, tuan-tuan, akar. Itu paling senang untuk kita kenal lah. Kalau mono ni dia akar dia macam mana, dicot akar dia macam mana. Di situlah perbezaan yang ketara yang boleh kita kenal pasti, ya, tuan-tuan. Sekian saja untuk chapter ni. Seterusnya kita akan ke chapter yang berikut.